Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 bagi subjek Psikologi Industri dan Organisasi, dan tajuk kami ingin bentangkan adalah Work-Life Balance. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Adila, Nur Maisarah, Muhammad Zakwan, Nurul Alia Izzati, Tan Jim Hua dan Muhammad Syafiq. Untuk pengenalan, apakah itu work-life balance? Work-life balance adalah sesuatu keadaan di mana individu mampu mengatur dan membahagi antara tanggungjawab pekerjaan, kehidupan, keluarga dan lain-lain. Menurut Singh dan Khanna, work-life balance adalah konsep luas yang melibatkan penetapan penting yang tepat antara pekerjaan seperti kerjaya dan cita-cita pada satu sisi dan kehidupan, kebahagiaan, waktu luang, keluarga dan pengembangan rohani di sisi lain. Selain itu, menurut Frame dan Hartog, work-life balance bererti bekerja dapat dengan bebas menggunakan waktu kerja yang fleksibel untuk menyeimbangkan pekerjaan atau karyanya dengan komitmen lain seperti keluarga, hobi, seni, pembelajaran dan tidak hanya fokus terhadap pekerjaannya sahaja. Faktor yang mempengaruhi work-life balance. Menurut Shabab, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi work-life balance. Salah satunya karakter kepribadian. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan kerja dan di luar kerja. Terdapat hubungan antara jenis attachment yang didapati individu ketika masih kecil dengan work-life balance. Individu yang memiliki secure attachment cenderung mengalami positive spillover dibandingkan individu yang memiliki insecure attachment. Faktor yang kedua ialah karakteristik keluarga. Menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan ada tidaknya konflik antara bekerja dan kehidupan pribadi. Faktor ketiga ialah karakteristik pekerjaan, meliputi pola kerja, beban kerja dan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja, dan adanya konflik baik dan konflik dalam pekerjaan maupun konflik dalam kehidupan pribadi. Faktor yang terakhir ialah sikap, merupakan evolusi terhadap pelbagai aspek dan dalam dunia sosial, di mana dalam sikap terdapat komponen seperti pengetahuan, perasaan-perasaan dan kecenderungan untuk bertindak. Sikap dari individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi work-life balance. Seterusnya bagi tips mencapai work-life balance. Yang pertama sekali, ambil masa untuk bercuti. Kadang-kala, benar-benar mencabut pelak bermakna mengambil masa bercuti dan menutup kerja sepenuhnya untuk seketika. Sama ada percutian sehari atau perjalanan 2 minggu pergi bercuti adalah penting untuk meluangkan masa mengejar semula fizikal dan mental. Dengan perancangan yang betul, anda boleh mengambil masa untuk bercuti tanpa perlu risau membebankan rakan sekerja atau berdepan dengan beban kerja yang banyak apabila kembali bertugas. Yang kedua, utamakan kesihatan anda. Kesihatan fizikal dan mental perlu diberi keutamaan. Sekiranya anda bergelut dengan kebimbangan atau kemurungan dan memerlukan terapi, anda perlu berjumpa dengan lebih pakar. Satu kaji selidik terbaru terhadap 2,843 profesional yang dilakukan oleh Lee E-Learning telah menunjukkan hampir separuh, iaitu 49% daripada responden mengalami tekanan dalam pekerjaan mereka. Apakah punca tekanan yang mereka alami? Seperti yang kita lihat, majoriti iaitu sebanyak 70% profesional tanpa mengira usia, jantina dan jawatan yang dipegang melaporkan bahawa mereka berasa tertekan dengan bebanan kerja dan sedang berjuang untuk mengekalkan keseimbangan kerja dan kehidupan peribadi. Jika anda sedang bertarung dengan penyakit kronik, jangan takut untuk meminta cuti dan merehatkan diri. Terlalu banyak bekerja menghalang anda daripada menjadi lebih baik. Mungkin akan menyebabkan anda mengambil lebih banyak cuti pada masa yang akan datang. Mengutamakan kesihatan terlebih dahulu akan menjadikan anda seorang pekerja dan orang yang lebih baik dan ceria. Yang ketiga, cari pekerjaan yang anda minat. Walaupun kerja adalah norma dalam masyarakat,
Tetapi kejayaan anda tidak seharusnya mengekang. Sekiranya melakukan pekerjaan yang tidak disukai akan membuatkan anda tidak gembira dan lebih produktif. Anda tidak perlu menyukai setiap aspek pekerjaan, tetapi ia seharusnya mengujakan sehingga tidak takut untuk bangun dari katil setiap pagi. Ramai yang mengesyorkan untuk mencari pekerjaan yang anda minati sehingga sanggup melakukannya dengan penuh kepuasan dan keseronokan. Keempat, tetapkan sepadan kerja. Tetapkan sepadan untuk diri sendiri dan rakan sekerja bagi mengelakkan keletihan. Apabila anda meninggalkan pejabat, elakkan memikirkan projek yang akan datang atau menjawab email syarikat. Menetapkan waktu kerja tertentu, sama ada anda bekerja di luar rumah atau di rumah, adalah penting untuk menentukan masa bila anda akan bekerja dan bila anda akan berhenti bekerja. Jika tidak, anda mungkin akan melakukan pekerjaan itu sehingga lewat malam, semasa bercuti atau pada waktu cuti hujung minggu. Tips kelima, kurangkan sikap perfeksionis. Contohnya, melakukan kerja untuk mencapai kualiti yang cemerlang dan bukan untuk kesempurnaan. Hal ini kerana individu yang bersikap perfeksionis ini akan menghabiskan banyak masa dan tenaga untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Ini bukan sahaja menambahkan tekanan kepada diri, malah membuatkan diri sendiri menjadi letih dan sengsara sepanjang waktu bekerja. Tips ke-6 pula, kurangkan penggunaan gadget. Anda haruslah mendisiplinkan diri di tempat kerja kerana individu yang banyak menghabiskan masanya untuk melayari media sosial atau permainan atas talian, tingkah laku ini pasti akan menjejaskan prestasi kerja dan melemahkan kualiti kerjanya. Tips ke-7, mengurangkan pembaziran masa. Sewaktu bekerja, anda perlulah mengetahui matlamat anda, tentukan keutamaan berdasarkan kepentingan dan tugasan yang memerlukan perhatian segera. Jika senarai tugasan anda menjadi terlalu membebankan, utamakan tugas yang memerlukan masa dan usaha yang minimum dan selesaikan tugas dengan cepat. Tugas yang dilengkapkan ini akan memberi anda sedikit ruang pernafasan dan menjana rasa pencapaian untuk mendorong anda sepanjang hari. Tips terakhir, perubahan kecil dalam hidup untuk menjadi lebih baik. Contohnya, dari segi persekitaran dan pemakaian. Anda boleh cuba untuk memastikan kawasan kerja anda kemas dan bersih. Pepatah mengatakan, meja kemas, minda rapi. Begitu juga apabila anda pulang ke rumah, pastikan anda berada dalam ruang yang direka untuk membuatkan anda berasa santai dan menurunkan tahap tekanan anda. Selain itu, pemakaian yang kemas di tempat kerja dapat meningkatkan keyakinan diri, justeru memberi tanggapan yang baik kepada rakan sekerja. Berikut adalah tips untuk mencapai work-life balance. Antara faedah penerapan work-life balance yang pertama ialah bekerja dengan lebih produktif. Sebagai contoh, pembahagian tenaga diri yang betul seperti ada waktu untuk bekerja, berehat dan bersama keluarga. Yang disedia maklum, dalam satu hari mempunyai 24 jam, jika dimanfaatkan masa tersebut dengan betul, akan mampu menciptakan work-life balance dan oleh sebab itu, mampu membuat kerja individu tersebut lebih produktif. Akan tetapi, apabila bekerja lebih daripada had yang dimiliki, boleh menyebabkan konsentrasi seseorang akan menurun. Seterusnya ialah menjadi lebih bahagia. Individu yang mampu menciptakan work-life balance yang baik dalam kehidupan seharian akan membuat individu tersebut merasa senang. Dengan adanya perasaan bahagia ini, ia mampu membuatkan individu melakukan kerja dengan sepenuh hati dan perasaan yang positif. Kemudian, faedah work-life balance ialah mengurangkan stres kerja. Tekanan sewaktu bekerja juga merupakan beban kerja yang dirasai oleh individu, ianya menimbulkan ketegangan emosional yang akan mengganggu tenaga kerja. Stres tidak akan terjadi jika individu dapat melaksanakan work-life balance. Keseimbangan dalam kehidupan dapat mengurangkan stres. Akhir sekali, faedah work-life balance ialah
hubungan baik yang terjamin. Hubungan di antara anda dan orang sekeliling akan menjadi lebih baik. Hubungan yang baik bukan sahaja di tempat kerja, malah di semua tempat untuk menciptakan work-life balance dalam semua aspek kehidupan. Sebagai kesimpulan, work-life balance amat penting dalam kehidupan seharian. Banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada perkara ini. Ianya bukanlah suatu perkara yang mustahil untuk dicapai sekiranya diusahakan secara maksimum. Work-life balance juga amat penting untuk diwujudkan dalam sesebuah organisasi kepada setiap pekerjanya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.